cikgu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Waalaikumsalam cikgu. Okey, hari ini kelas kita adalah sambungan untuk kelas hari Selasa Dina, senyap sikit. Tak payahlah makan Riz. Okey. Okey, kelas kita pada hari ini adalah yang pertama, course outcome yang pertama, iaitu nampak semua skrin cikgu? Nampak separuh je cikgu. Separuh? Baru nampak. Nampak cikgu tapi ada separuh. Nampak. Okey, penuh? Penuh. Penuh Okey, kita akan masuk yang pertama. Hari tu, hari Selasa kita masuk perform door and window inspection, betul? Betul. Okey, hari ini kita akan masuk identify residential building door and window installation requirement. Okey, kita akan mengenal pasti bangunan kediaman, punya tingkap dan pintu. Irfan Anwar. Okey, selamat datang Irfan Anwar. Irfan Anwar yang mana Yang macam muka Jepun tu. Macam muka Jepun. Cina lah cikgu, Cina sikit. Apa Jepun? Kenapa Jepun? Oh ni Chan. Kenapa Jepun ni? Okey. Okey, identify residential building door and window installation requirement. Kalau tak faham boleh terus tanya Okey, pengenalan. Apa itu pintu? Okey, pintu dalam bahasa binaannya adalah satu bukaan pada tembok bagi membolehkan laluan keluar dan masuk dalam sesuatu bangunan atau di antara bilik dalam bangunan. Yang ni ada siapa tak faham? Semua faham ayat dia jelas? Jadi nak salin jap. Okey, cikgu bagi masa untuk Cikgu salin. baca. Jangan risau, cikgu upload dalam YouTube. Boleh revise balik. Okey, apa itu tingkap? Okey, tingkap adalah satu bukaan yang membolehkan kemasukan sinar siang. Sinar siang tu cahaya lah, pencahayaan. Yang kedua, mengadakan peredaran udara. Bayangkan kalau rumah tak ada tingkap, dia beruap lah, tak berudara. Okey, yang ketiga, menebat haba dan bunyi. Tingkap juga fungsi sebagai penebat haba dan bunyi. Dan yang keempat, menghalang angin dan hujan. Kalau nak salin, ambil yang point saja Okey cikgu. Jap. Hari ni kelas kita 16 orang saja. Semalam 20. Busy ke? Busy Busy tolak bakar. Saya tak busy cikgu. Ya. Korang cuti ni buat apa? Makan cikgu. Dah banyak. Orang kerja cikgu, orang kerja. Korang ni bukan cuti tau. Naruto cikgu. Ini bukan cuti, ini masih lagi Betul. PDPR. Tengok Naruto Ini baru. Okey, dah salin? Dah. Kejap cikgu sekejap. Cikgu ada orang call. Siapa call kau? Danish?
Okey, seterusnya. Okey, lukisan pintu dan tingkap. Okey, siapa pernah tengok plan macam ni? Saya. Pernah tengok? Tengok kat mana? Kat rumah. Plan ni kau tengok kat rumah? Yelah yang saya buat. Ayah kau kerja apa? Kontraktor. Kontraktor. Okey, bila biasalah dengan plan semua ni kan. Okey, cikgu nak tanya, mana satu lukisan pintu? Nombor berapa? Dia yang terbuka tu pintu lah tu. Okey, bagus. Yang terbuka ni kan, nombor 1, nombor 2. Nampak tak lukisan ni? Nampak cikgu? Nampak. Okey. Nampak. Apa beza nombor 1 dengan nombor 2 ni? Nombor 2 tu 2 bukaan. Dia ada 2 pintu. Nombor 1 bukan pintu. Bagus. Okey, dah ada pengalaman kan. Kalau nombor 1 ni pintu, 1 pintu. Pintu single. Single. Yang nombor 2, Pintu deck. Pintu taken. pintu Pintu taken. pintu taken. Pintu double lah kan. Pintu berdua. Bukaan 2 pintu. Ni. Nombor 2 double double flush. Yang pertama single dekoratif 2. Okey, ini ada lukisan Dalam lukisan ni apa yang kita dapat maklumat dalam lukisan ni? Kita dapat maklumat Pintu. berapa pintu kita nak pasang dalam plan ni kan? Berapa pintu semua? Ya. Berapa pintu? Cuba kira total. 1 2 3 4 5 6 7. 9 kan? Okey, 9 pintu. Tingkap pula macam mana bentuk dia? Tingkap yang Dekat dinding. Garis ada tu. Ni adalah ni adalah tingkap. Okey. Tingkap. Kalau yang kecil ni dekat mana tingkap dia? Jamban. Tandas lah. Kau cakap jamban macam tak elok lah. Tandas. Bila air. Kau Johor memang lah. Okey, seterusnya. Okey, lukisan ni lukisan apa? Ni adalah contoh lukisan AutoCAD. Siapa pernah gunakan AutoCAD? Ayah saya. Ayah kau juga? Okey, lukisan AutoCAD ni kita nampak secara detail lah berapa ketinggian pintu, berapa tebal pintu, apa jenis pintu kita nak gunakan, berapa bukaan dia semua ni kan. Bila kamu tengok lukisan ni, faham tak? Tak lah cikgu. Tak faham. Confused? Okey, lukisan yang ni, yang tengah ni, faham tak? Tak juga cikgu. Lukisan tengah ni, cikgu bulatkan ni, nampak? Nampak. Okey, nampak? Okey, kalau macam ni, mana satu kita nak pasang encel? Lagi ni. Belah kiri kan? Kita tengok garisan ni, nampak ni? Macam V. Macam V ni. So kita nampak dia punya bukaan ni kan. So encel ni pasang sini. Kita nampak dia punya kelebaran, ketinggian, semua tu kita tahu. Okey, ni adalah contoh lukisan dalam AutoCAD. Okey, kita pergi kepada tingkap pula ya. Okey, tingkap bahan-bahan yang selalu digunakan adalah kaca, kayu, keluli, besi, aluminium dan PVC. PVC tahu apa? Apa PVC? PVC pipe je. Yang pipe Macam PVC pipe tu lah. pipe yang kelabu. Plastik. Okey, ini adalah contoh tingkap.
Siapa cakap tu? Itu Mat. Ares, cikgu Ares. Apa Arif? Kau speaking apa tu? Ares, silap. Kau kena marah dengan mak eh? Ya. Kalau nak respon baru buka mic. Okay, cikgu, sorry. Okey. Okey, tingkap ni Tengok tingkap dia. Okey, tingkap ni kalau boleh hafal dia punya struktur tingkap ni. Boleh tak lakarkan? Salin. Kadang-kadang dalam soalan PA dia akan tanya nama struktur tingkap. Yang atas ni adalah kepala. Cikgu, silakan. Cikgu bagi masa untuk salin. Yang tepi ni adalah pemidang tingkap. Pemidang tingkap ni keseluruhan Kalau dalam bahasa kita pemidang tingkap ni pemidang tingkap lah. Jenang bawah dia. Okey, ni jenang. Jenang biasa dengar kan? Okey, ni ambang. Ambang adalah ruang untuk kalau letak cermin, cermin lah, itu kita panggil ambang, ruang dia tu. Lepas tu engsel pun biasa kita dengar. Dan pemidang daun tingkap. Pemidang daun tingkap ni selalunya dekat bukaan tingkap je lah, pemidang dia. Dia ada kepala tingkap, pemidang tingkap, jenang, ambang, engsel, pemidang daun tingkap. Itu struktur yang ada pada tingkap. Dah cikgu. Dah. Dah. Dah juga. Dah. Okey. Seterusnya kita masuk jenis-jenis tingkap. Yang pertama, tingkap berpangsi. Pernah dengar tingkap berpangsi? Tak cikgu. Pernah sikit. Okey, kita tengok macam mana tingkap berpangsi. Okey, kalau tengok gambar ni, tahu tak apa itu tingkap berpangsi? Tahu. Dia punya engsel dekat Kat loteng. engsel dia dekat tengah ni, betul? Cara bukaan dia macam tu Selalu kita jumpa ni kat mana? Loteng. Okey. Kalau dekat luar negara mesti ada. Macam ni lah. Okey, ni kita panggil tingkap berpangsi mengufuk. Kenapa berpangsi mengufuk? Sebab dia boleh berpusing kot. Ini sebab dia boleh buka secara mengufuk. Sebab tu kita panggil berpangsi mengufuk. Ni kena ingat Okey, yang kedua tingkap. Ni tingkap apa? Bola. Tingkap sekolah. Okey, nama dia tingkap rem. Kalau dalam bahasa Melayunya tingkap rem. Biasa guna kan? Biasa guna dekat sekolah-sekolah Biasa nampak kan? Okey, seterusnya tingkap berpangsi tegak. Ni kenapa kita panggil berpangsi tegak? Bagi tegak. Sebab boleh buka secara tegak kan? Pangsi dia pun tegak. Okey, kalau dia suai kenal tingkap berpangsi mengufuk, tahu yang mana? Boleh buka secara melintang, mengufuk. Berpangsi tegak boleh buka secara tegak. Dan tingkap rem macam dekat sekolah tu. Okey, nak salin ke? Screenshot bagus. Screenshot. Kalau tak faham, tengok YouTube cikgu. Jangan lupa subscribe. Cikgu dah subscribe dah cikgu. Subscribe okey. Okey, kelebihan dan kekurangan tingkap berpangsi. Okey, tingkap berpangsi mengufuk yang tadi tu kan, yang kita boleh buka secara
secara melintang tu. Okey, kelebihan dia boleh dibuka 180 darjah. 180 darjah tu macam mana? Tahu. Yang belakang tu kita boleh buka supaya Depan. ke depan. Itu 180. Kalau 90 darjah dia buka sampai tengah je, betul? Ni dia buka secara 180. Lepas tu kebaikan dia laluan pengudaraan yang baik, laluan pencahayaan yang baik dan jarang digunakan kerana mahal. Selalu kita tengok dekat overseas kan, kat loteng tu. Tetapi pencahayaan dan pengudaraan ni baik lah. Okey. Maksudnya udara senang masuk, cahaya pun senang masuk kalau pakai cermin. Yang kedua, tingkap berpangsi tegak. Okey, tingkap berpangsi tegak boleh digunakan 180 darjah dibuka. Okey, laluan pengudaraan juga baik, pencahayaan juga baik. Ni pun jarang digunakan kerana mahal. Yang kita biasa guna adalah tingkap rem. Sebab apa? Murah. Kos nak selenggara pun murah. Kalau pecah satu, kita ganti yang pecah tu saja. Okey, tetapi keburukan dia, kerja pembersihan sukar dilakukan sebab kita kena bersihkan satu per satu. Okey, seterusnya ni nak salin ke? Screenshot je cikgu. Dah malas salin ni. Okey, seterusnya tingkap jenis berengsel. Okey, ni berengsel Tadi berpangsi dia selalunya dekat tengah. Dia tak ada engsel. Apa beza pangsi dengan engsel? Engsel selalu dekat tepi ni. Kalau berpangsi dia ada pangsi dekat tengah tu. Okey, tingkap berengsel daun. Boleh baca ni, tingkap berengsel daun tingkap kaca gantungan sisi membuka keluar. Kalau bahasa Melayu. Panjang. Kalau dalam bahasa Inggeris, swing window. Okey, ini pula tingkap apa? Kelas tidur. Ni adalah tingkap top hang window. Pernah dengar? Tak pernah cikgu. Top hang tak pernah? Pernah nampak. Nampak kan? Pernah nampak je lah. Okey, seterusnya bottom hang window. Tadi top hang kan? Ni bottom hang window. Nampak beza dia? Kalau bottom buka dari bawah. Kalau top buka ke atas. Tu je beza dia. Selalu top ni dekat bilik air kan? Bilik air kita buka untuk mudahkan bau-bau keluar, pengudaraan baik kan. Okey, seterusnya kelebihan dan kekurangan tingkap berengsel. Yang pertama, swing window ni, tingkap yang digunakan masa kini. Swing window selalunya digunakanlah. Pengudaraan dan pencahayaan yang bagus, kerja pembersihan pun mudah kan. Kita lap pada satu pembukaan saja. Tak macam tingkap rem tu, kita kena buka satu persatu, kita kena bersihkan. Okey, seterusnya top hang ni mudah digunakan. Pengudaraan dan pencahayaan yang bagus, air hujan mudah masuk jika terbuka. Ini dia punya kelemahan lah. Kalau kita buka lupa tutup, siapa kayum amri masuk ni. Okay, selamat datang kayum. Okey, seterusnya bottom hang. Okey, jarang digunakan Jarang kita nampak tingkap tu buka ke bawah. Betul tak? Selalunya kita tengok laci je buka ke bawah kan. Tingkap jarang. Sebab apa? Tak praktikal lah. Okey, seterusnya tingkap gelangsa. Dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Inggeris. Ada siapa tahu tak dalam bahasa Inggeris?
door. Sliding window. Bagus. Oh, cikgu salah tulis sliding door pula. Ni sliding window Cikgu salah tulis. Okey, sliding window secara tegak kita buka dari atas ke bawah. Sliding door untuk ufuk punya kita buka ke tepi. Selalunya kita guna sliding door yang ni lah, yang secara ufuk ni, tingkap gelangsa ufuk. Okey, dia punya kelebihan dan kekurangan. Tingkap gelangsa menegak ni menyimakkan ruang. Pembersihan sukar dilakukan. Kenapa sukar dilakukan? Celah. Kalau yang menegak ni dekat atas tu kita susah nak panjat kan, betul? Kita boleh buka bahagian bawah je. Atas tu kita susah nak bersihkan kecuali pakai tangga lah. So pengudaraan terhad. Sebab apa? Kita boleh buka separuh saja tingkap tu. Tak macam yang apa? Yang berpangsi tadi tu kan, kita boleh buka secara penuh. So pengudaraan dan pencahayaan dia kurang lah. Okey, tingkap gelangsa ufuk, sliding door untuk ufuk punya menjimatkan ruang. Pembersihan mudah dilakukan dan pencahayaan yang baik. Okey, tingkap majmuk. Siapa faham tingkap majmuk tu apa? Kelas? Tingkap majmuk, tingkap apa? Tingkap majmuk ni adalah gabungan. Tadi tingkap satu persatu kan, ni gabungan. Gabungan tingkap berengsel dan tingkap berpangsi. Maksudnya dia ada dua keping, kita boleh lipat-lipat je. Tu kita panggil tingkap majmuk. Okey, seterusnya kita lihat kepada pintu pula Tadi tingkap. Okey, pintu. Kita ada pintu rata. Pintu rata pula terbagi kepada dua, iaitu pintu rata berongga dan pintu rata padu. Dapat bayangkan tak pintu rata macam mana? Pintu rata macam mana? Macam dalam bilik air tu macam kat bilik air. Okey, itu pintu rata berongga ke pintu rata padu? Berongga. Berongga. Sebab kalau kau tumbuk, dalam dia ada apa? Siapa yang vandalism selalu tumbuk pintu sekolah ni? Danish. Siapa pernah tumbuk pintu sekolah? Kirul. Vandalism kan? So bila kita bila pecah, apa ada dalam dia? Dalam dia kosong kan? Ngaku. So nama dia pintu rata berongga. Kalau padu ni try kau tumbuk. Pecah tak pecah. Dalam dia padat lah, dia kayu sepenuhnya. Itu beza dia. Okey, seterusnya pintu kaca berbingkai aluminium. Siapa baru masuk ni? Amir Raiman. Amir Raiman baru masuk. Dan habis kelar dah. Ni vandalism. Okey. Okey, pintu kaca berbingkai aluminium. Ini kita selalu gunalah. Pintu kaca berbingkai aluminium. Lepas tu pintu panel dan pintu kayu beroti. Okey, nak lebih faham kita akan tengok gambar. Okey, ni pintu rata. Ni struktur untuk pintu rata. Kalau boleh hafal Okey, bingkai kayu. Bingkai kayu selalunya dekat sekeliling ni bingkai. Kita kalau proses buat pintu, kita akan buat bingkai dulu. Okey, ni untuk pintu rata berongga lah. Sebab dalam dia teras berliang. Okey, blok kunci dan permukaan kayu lapis. Selalunya luar tu baru kita pasang papan lapis lah. Okey, ni struktur kayu rata. Okey, ni struktur pintu panel. Pernah tengok pintu panel Okey,
Okey, selalunya pintu panel ni kita gunakan sebagai pintu utama. Kan pintu utama kan? Ha. Dekat rumah pintu utama tu. Okey, dapat gambaran dapat gambar kan dia? Selalunya pintu utama ni dia, pintu panel ni dia mahal sikit lah. Oh. So dia ada corak-corak tu kan. Okey, pintu beroti selalu kita jumpa kat mana? Bilik air lama. Ah. Dekat rumah kampung macam tu. Rumah-rumah lama kan, betul? Betul. Dia akan susun kayu kan. So kita namakan dia pintu beroti. Okey, struktur dia susur atas, panel, pemidang tegak, panel dengan susur bawah. Ini selalu dekat kampung-kampung adalah Okey, dah habis. Kejap kan? Mantap. Kalau amali tu cikgu suruh buat laporan boleh ke? Boleh juga boleh. Boleh? Laporan. Laporan. Laporan macam mana cikgu? Betul juga. Laporan lah, assignment. InsyaAllah cikgu boleh buat. Assignment dalam 4 muka surat. Itu menggantikan amali ya. Boleh tak boleh? InsyaAllah cikgu. InsyaAllah. Itu bagi menggantikan amali. Sebab cikgu tak ada cara lagi nak bagi markah macam mana ni. Oh, okey boleh. Kalau tak kau datang sekolah buat amali boleh? Bawa ada markah. Tak nak saya. Nak hantar laporan ke nak buat amali kau kat sekolah? Laporan. Hantar laporan tak banyak lah, dalam 3-4 muka surat macam tu je. Nanti cikgu bagi format Okey cikgu. Okey. Susah. Okey, cikgu bagi kuis, boleh jawab? Okey, kuis ni tolong jawab dan hantar dalam WhatsApp macam semalam tu. Cikgu bagi markah. Siapa yang hantar, cikgu bagi markah 5. Baik. Semalam dalam Baik. 8 orang je hantar semalam. Saya hantar cikgu. 8 orang tu je dapat markah. Saya tu. Okey, tolong jawab kuis. Kuis ni tolong salin dan jawab. Baik. Yang pertama, berikan 3 fungsi tingkap yang digunakan dalam pembinaan. Yang kedua, berikan 5 jenis pintu. Siapa naik motor ni? Alamak. Mana ada? Siapa atas motor tu? Kau belajar atas motor ke? Tahu cikgu. Taliban. Bimbingan tahu. Okey, try salin salin. Try jawab. Okey ke? Okey cikgu. Apa 3 fungsi tingkap? Siapa boleh jawab? Pengudaraan, lepas tu cahaya lagi. Dapat haba dan bunyi. Okey, dah dapat full mark 3. Okey, nombor 2, berikan 5 jenis pintu. Jangan keliru tingkap dengan pintu. Yang rem tu tingkap. Granat. Lagi? Pintu beroti. Lagi? Pintu kaca berpijak aluminium. Pintu raket. Pintu. 1, 2, 3, 4, 5. Cikgu nak 5. Boleh? Boleh. Okey, dah habis. Itu saja pengajaran kita untuk untuk kompetensi 1, iaitu identify residential building door and window installation requirement. Okey, untuk melengkapkan kursus 1 ni, modul 1 ni, kita akan buat assignment
Assignment dalam 4 muka surat yang mesti ada pengenalan, isi kandungan dan kesimpulan beserta gambar lah. Siapa nak ambil gambar-gambar yang cikgu bagi ni pun boleh. Nanti cikgu akan bagi dia punya soalan-soalan ya. Dan dia punya guide untuk buat assignment. Semua cikgu akan bagi dalam WhatsApp group kita. Okey. Okey, ada siapa yang tak faham? Ada soalan? Tak ada cikgu. Tak ada soalan? Semua faham ya? Faham cikgu. Okey. Sebab ada nota. Cikgu bagi. Ada Faham. nota Cikgu faham. Cikgu harap untuk semester 2 ni semua full mark Tak. Astagfirullahalazim. InsyaAllah. Sebab senang je cikgu suruh buat assignment saja. Cikgu boleh nak upload cikgu YouTube. YouTube, kejap lah, lambat sikit. Okey cikgu. Dah tak subscribe. Nak jaga anak lagi ni. Ingat senang ke? Subscribe dulu. Okey, kalau dah cikgu akan tamatkan kelas hari ini. Okey, dengan tasbih, kifarah dan surah wal as. Masjid kita dan nabi. Baik. Innallazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi. Okey, terima kasih dan untuk Haris Banan dan Thanos, selamat sejahtera. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Cikgu. Amin. Amin.